Kita bertemu lagi dalam rancangan Sitok Kami, di mana minggu tok kami nak ngembak kita raun-raun ke tempat-tempat menarik di Sarawak. Mun minggu lepas kita udah nangga kemeriahan sambutan Hari Malaysia di Bintulu. Jadi dalam episod tok kita akan nangga antara tempat-tempat menarik di Sarawak. Biasalah nak, waktu ujung minggu dengan cuti sekolah tok, nang sesuai lah mun kita mau meluangkan masa dengan keluarga atau kawan-kawan. Toklah masa bagi sidaknya memilih destinasi pelancongan pakai memberi keseronokan dan keselesaan udah kepak bekerja. Di Sarawak tok nang banyak gila tempat kita boleh pergi. Ya terpulang dengan cita rasa diri pun lah. Mungkin ada nak minat dengan keindahan alam semula jadi dan ada juga mau nangga binatang-binatang liar di taman-taman pelancongan yang jarang-jarang dapat ditangga. Sebelumnya, apa kata kita nangga dulu apa segmen menarik minggu tu? Raun ju. Mun kita berkesempatan singgah di Bintulu tu, iboh lupa pergi beberapa lokasi menarik nok terdapat di situ. Sebagai contoh, Pantai Temasya Tanjung Batu nok terletak hanya 5 km je dari pusat bandar merupakan salah satu lokasi peranginan kegemaran orang tempatan untuk rileks dan bersantai. Si jauh dari Tanjung Batu, kita boleh juga melawat ke Taman Tumbina Bintulu, sebuah taman tumbuhan dan taman haiwan pertama dibina di Sarawak. Perkataan Tumbina ya sendiri ialah gabungan perkataan tumbuhan dan binatang dan taman tu juga dirasmi dan dibuka kepada orang ramai pada 2 Ogos 1991 oleh mantan Ketua Menteri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Antara tujuannya bagi menyediakan satu imbasan kekayaan serta kepelbagaian flora dan fauna di Sarawak. Menurut sejarahnya, Taman Tumbina Bintulu tok ditubuhkan pada akhir tahun 1990 oleh Lembaga Kemajuan Bintulu, sebuah badan berkanun kerajaan negeri Sarawak. Tempat tok telah pun diisytihar sebagai kawasan khas di bawah Taman Awam dan Ordinan Green 1993 pada 17 Jun 1993. Sejak awal penubuhannya dolok-dolok, Tumbina pernah juga dikenali dengan nama Zoo Mini, Taman Burung, Taman Hidupan Liar dan kemudiannya Taman Tumbina Bintulu sampailah ke hari itu. Pada keluasan kira-kira 57 hektar dengan kawasannya nok berbukit dan beralun, taman tok bolehlah dipadah sebagai satu warisan dengan nilai-nilai pendidikan dan rekreasi untuk para pelawat sekiralah dari mana-mana lapisan masyarakat. Tujuannya taman tok dibangun dengan konsep integrasi taman botanikal dan zoologikal adalah untuk menyediakan pusat rekreasi, pendidikan, konservasi, penyelidikan dan pembangunan serta produk pelancongan khususnya. Tumbina dibuka kepada orang ramai pada setiap hari bermula jam 8 pagi sampai pukul 5 petang. Bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM2 untuk orang dewasa dan 50 sen je untuk nembiak nak berumur 12 tahun ke bawah. Peluang nangga diri impun tumbuh-tumbuhan nak hidup berekosistem dengan pelbagai binatang liar yang jarang-jarang dapat ditangga pasti memberi satu pengalaman baru kepada pengunjung nak datang ke Tumbina khasnya dan Bandar Bintulu amnya. Antara spesies mamalia dan reptilia nak menjadi tumpuan di Tumbina tu ialah rimau, rusa dan banyak lagi lah spesies binatang tempatan nak ada dipelihara di situ. Selainnya juga binatang-binatang eksotik kedak burung kenyalang, burung unta, flamingo dan bermacam-macam spesies burung mampu melengkapkan kunjungan kita ke situ. Kembali lagi dalam Sitok Kami. Kami masih lagi pada di Taman Tumbina tu dan untuk kita ketahui serba sedikit mengenai Taman Tumbina, kami kini tok pada bersama dengan salah seorang pegawai di Taman Tumbina tu. Terima kasih sudi bersama dengan kami Encik Hokma Bintudin. Pegawai di situ. Sebelumnya lah kami nak nanya kita sebenarnya nama Tumbina tu apa maksudnya? Tumbina tu maksudnya
gabungan daripada dua nama. Nama tumbuhan dan binatang. Jadinya dari dua nama tu timbullah nama Tumbina. Tumbina. Gabungan tumbuhan dan dengan binatang. binatang. Jadi Tumbina. Untuk keluasannya berapa? Kawasan Taman Tumbina tu diangka lebih kurang 57 hektarnya, terletak di atas Bukit Bukau. Nya di tengah-tengah Bandar Bintulu, Tumbina dan kawasan industri Tanjung Kedurung. Nya tu satu kawasan yang strategik lah. Bagi yang mungkin belum berkesempatan pergi situ, apa yang ada menarik terdapat di situ? Dalam Taman Tumbina tu macam koleksi binatang tu. Kita ada flamingo, Greta flamingo, dah ya kita ada burung pemangsa, burung elang laut, dan kita ada kawasan reptilia, buaya, kura-kura, ular sawah, dan macam kawasan fauna tumbuh-tumbuhan. Bukit Kertas kita ada koleksi, kita pun ada koleksi orkid. Orkid kita ada buat masa tu macam butterfly world, alam kelebar. Sambutan setakat tu pengunjung yang datang selain daripada pengunjung tempatan dari sini tak? Selain daripada pengunjung tempatan, kita ada cruise ship juga dari England, dari Amerika, dari Jerman. Nyatok macam setahun, setidaknya macam ada kalender ya lah. Dalam 3 kali setahun macam lebih kurang lah. Ada datang? Ada datang. Apa pesanan kita ataupun yang boleh kita katakan kepada orang di luar yang teringin gila pergi ke Taman Tumbina? Pesanan kami kepada setidaknya yang di luar ya lah. Datanglah ke Tumbina tu, nanggalah keadaan Tumbina tu. Selain hidupan binatang, spesies-spesies flora juga memberi banyak ilmu mun kita berkunjung ke situ. Taman bunga kertas dan pelbagai spesies bunga raya yang sudah dihybridkan pasti menarik perhatian golongan yang suka dengan hiasan menggunakan kesegaran pokok-pokok kedatuk. Kepelbagaian warna dan bentuk-bentuk bunga menjadikan lawatan kita adalah sesuatu yang sangat berbaloi. Sesuai dengan konsepnya, taman Tok menempatkan spesies hidupan liar yang boleh ditemui di seluruh Borneo, menjadikan Taman Tumbina Bintulu mempunyai kelainannya yang tersendiri. Selainnya, lokasinya nak dekat jak dengan pantai, turut menjadi daya penarik dengan pemandangan seluruh Bintulu yang boleh dilihat dari taman. Lebih-lebih lagi, waktu matahari terbenam di Laut Cina Selatan. Macam ni, best si Taman Tumbina tu. Mun kita berkesempatan ke Bintulu, singgahlah ke taman tu. Dalam segmen kedua kelak, kita nanggap apa keseronokan di Taman Rama-Rama nak dikenali dengan alam kelebar di Taman Tumbina. Mesti kita si sabar lagi mau nangga nak. Kita relax dulu, kembali lagi selepas tu. Dalam segmen pertama tadi, kita udah nanggap ke pelbagaian spesies tumbuhan dan binatang nak terdapat di Taman Tumbina. Garanti kita dah teringin mau pergi situ nak. Jadi apa tunggu lagi? Rancanglah percutian singkat kita ke situ. Mun kita mau tahu, salah satu tarikan lain di Tumbina tu ialah alam kelebar, di mananya merupakan taman yang menghimpunkan banyak spesies rama-rama, pelbagai saiz dan warna. Mungkin ada nak si tahu ataupun dah lupa, Kelebar Tok membawa maksud rama-rama dalam dialek tempatan Sarawak. Nama Tok dipilih oleh masyarakat setempat Bintulu melalui undian yang dijalankan pada akhir tahun 2002. Nama lain nak turut tercalon masaya ialah Kebabak dan Kesulai, nak biasa dipakai oleh masyarakat Iban. Kedua-duanya sama juga membawa maksud rama-rama. Kini kami berada di alam Kelebar. Di situ ada banyak rama-rama, banyak spesies. Dan untuk kita ketahui lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Sofian, pekerja awam yang menjaga di alam Kelebar tu. Jadi Encik Sofian, ada berapa spesies semuanya? Semua itu spesiesnya ada 49. 49 spesies. Tapi spesies mungkin saya di biasa itu yang ada pada
Macam tu lah. Dia 5 spesies. Macam ni pun kita akan hidup. Oh, kita kan hidupnya hanya ada 4 peringkat. Bermula daripada telur, larva, pupa dan dewasa. Jadi adakah sidak tu spesies-spesies tu makanannya macam ni? Makanannya Sama je. belenan. Macam tu, spesies tu makan daun tu tagala. Okey. Macam tu yang makan daun limau. Bergantung kepada spesies dan kita akan hidup sidak lah. Bergantung pada spesies lah. Kebanyakan sidak situ tidak memang berminat dengan besar itu. Mungkin dari segi warnanya. Alam Keleba merupakan usaha pihak Taman Tumbina Bintulu untuk meningkatkan koleksi spesies sekaligus mewujudkan peluang kepada pengunjung untuk nangga lebih dekat lagi dan lebih faham tentang spesies rama-rama. Kunjunganku sitok kami ke Alam Keleba tu bukan jak dapat nangga keindahan keleba berterbangan, tapi banyak juga info macam ni hasilnya keleba bermula dari proses pembiakan sampailah dewasa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam rancangan Sitok Kami. Hari tok kami ngikut sidak bikers daripada Kelab Motat Kuching ke homestay Rabak Rimu di Padawan. Sebab tu adalah sebahagian daripada perjalanan sidaknya dalam Kembara Merdeka. Sidaknya juga ada rakaman untuk berlangak kenyalang di situ. Tapi lah tok pertama kali kami ke Rabak Rimu di Padawan tok tempatnya nang kacak. Jadi kami ada berkesempatan juga bertemu dengan pemiliknya iaitu Puan Nora. Dengan kami kelakar je si cukup, mesti mau nangga. Jadi, ibu pergi sini-sini, jangan tukar siaran. Semuanya hari tok dalam Sitok Kami. Tu untuk kita yang memilih untuk bersantai-santai di kawasan perkampungan. Bolehlah pergi ke homestay Rabak Rimu, nok terletak kira-kira 39 km dari lapangan terbang antarabangsa Kuching, KIA. Homestay Tok pada dasarnya terletak di Kampung Semadang, Padawan, salah satu daerah yang kaya dengan lokasi ekopelancongan di Kuching. Mun mau sampai ke Rabak Rimu Tok, kita boleh makai jalan darat kira-kira 40 minit dari Kuching. Jom kita bersama dengan pemilik homestay Tok untuk tahu lebih lanjut lagi apa keistimewaan homestay Tok. Mula-mula dulu kan Tok rumah tanah orang tua lah diberi dengan saya orang adik-beradik. So tiap-tiap seorang adik-beradik dibagilah mak bapak kami bagi tanah kami dengan kami adik-beradik. So siapa-siapa mau pola rumah kah, mau pola tanam sayur, pulang padanya. So aku minat aku mau pola homestay. Rabak Rimu homestay tu kerana dulu nang nama tu tempat tu nama Rabak Rimu. So that's why aku fikir mau olah namanya Rabak Rimu aja kerana tempat tu Rabak lah. First my pelancong kami datang dari England 2 orang, couple, and then after that datang dari Australia 15 orang. 15 orang dari Australia datang? They stay here 1 malam lah, 2 days 1 night. And then the activities datnya mak pergi jaga trekking, ada kayak mandi ke sungai, and then datnya ada pergi kayak juga, pergi kayaking. Jadi ada berapa bilik semua? Seorang ada 3 bilik lah. 3 bilik. Jadi mun pelancong ataupun pengunjung yang datang yang mau ambil bilik sekali package berapa semalam? Package because let's say lah kalau yang mau yang ada include makan, they call it lunch and dinner, breakfast, lunch and dinner. And then dia ada aktiviti macam mun sedaknya mau pergi jungle trekking, pergi mandi sungai, kalau dia mau pergi rumah panjang dia mau pergi ke hot spring. Kebun-kebun pun ada. Pergi kebun anggap tanam-tanam. Apa rancangan kita masa akan datang untuk homestay tu?
Apa kita nak tambah ke? Ya, saya mau kalau dah saya mau tambah bilik, mau extend dia lagi besar-besar. Tambah 1 ke 2 kah. Macam tu. Because buat masa tu kami ada 3 bilik. And then pada mau tambah 1 ke 2 lah macamnya. Akhir sekali lah kita pesan kepada pengunjung yang ingin gila mau nangga tempat tu yang kacak tu. Cuba kita mengajak Datanglah situ kerana everything situ kemudahannya. And then pun banyak aktiviti juga lah. Especially sedaknya kita orang go for jungle trekking, experience house kampung life is. Terutama lah bagi sidak yang dari luar negara nak, sidak mau tahu maklumat pasal homestay Rabak Rimu tu di sini ndaknya boleh dapat. Sedaknya boleh go through email email and Facebook and mulut ke mulut. Passing one another lah, dah introduce and then sedaknya boleh telefon. Alamat Facebooknya apa nama? Nora Jenggong. Rabak Rimu adalah tempat menarik untuk dilawati dengan persekitaran segar dan penuh kehijauan di perkampungan etnik Bidayu. Selain menikmati kesegaran alam serta udara yang bersih dan mendamaikan, kita juga dapat belajar sedikit budaya suku kaum Bidayu sambil menikmati makanan tempatan yang disediakan sepanjang penginapan di Rabak Rimu. Bukan jak lokasi homestay tu menarik dengan kawasan hutan yang sesuai untuk aktiviti kembara, persekitarannya juga bersih dan terjaga oleh pengurusnya. Apa yang menarik lensa kru Sitok Kamek, dekorasi ruang dalam penginapannya makin sumber alam seperti puluh dan juga rotan sebagai hiasan. Peluang untuk nangga dan menikmati sendiri persembahan sidak waktu kita berkunjung ke situ pasti meninggalkan pengalaman yang berharga untuk dikenang. Sebenarnya tempat tu bukan jak menjadi pilihan seisi keluarga untuk berehat. Malah ada juga persatuan atau kelab-kelab rekreasi mengolah perjumpaan dan aktiviti sidaknya di situ. Kelab Motard Kuching antaranya meriah dengan aktiviti berkumpulan di homestay itu. Kami kini tu berada bersama dengan saudara Iwan Haji Dasri, seorang pengacara dan selebriti tempatan yang si asing di Sarawak tu. Sede. Tapi hari tu kita bukannya jadi pengacara. Bukan. Kita juga sebagai presiden Kelab Motard Kuching tu. Betul. Tapi sebenarnya sebelumnya lah kita tu kena comot gila bertepung. Jadi itu adalah sebahagian daripada aktiviti ahli-ahli kelab KMK tu. Bila ada di antara ahli yang menyambut hari jadi ataupun hari lahir ataupun birthday, Hari lahir atau birthday. ya, adanya akan ditepung tawa. Ditepung tawa makna ahli yang menyambut hari jadi akan kena tepung. Yang bukan saja tepung, air, telur, kopi, teh dan berbagai-bagai lagi. Dapat semua bahan-bahan lah Mendapat semua bahan-bahan dicurah atasnya. Dan pada ya kelab KMK itu sebenarnya dah berapa lama ditubuhkan dan apa tujuannya ditubuhkan? Kelab KMK itu secara sahnya berdaftar telah ditubuhkan dalam tahun 2013. Berdaftar secara sahnya dan tapi sebenarnya dah dimulakan oleh seorang ahli kami orang pada tahun 2012 atau 2011. Tapi ya secara si rasmi lah. Si rasmi lah. Yang rasmi berdaftar di bawah Datuk SALSA pada tahun 2013. Motard tu apa ada maksud tak? Motard tu sebenarnya bukan. Sebenarnya tu adalah sebutan untuk tayar, penggunaan tayar. Jadi tu untuk digunakan di jalan raya lah. Jadi kebanyakannya kalau kenangka jenis-jenis motosikal yang digunakan adalah motosikal yang digunakan secara untuk off-road, motocross kira-kira, tapi tu boleh diimbak di jalan raya dengan cara selamatnya. Jadi ialah diambil dari nama Motard. Kebanyakan kami nangga kita orang pakai scrambler nak. Ya, betul. Macam gila-gila remaja kita ramai mari. Memang deknya tu nang ada gila juga. Tapi deknya tu bukannya remaja, bukannya bukan bukan semuanya remaja.
remaja lah. Hanya remaja tua. Tapi mun orang lain nak si ada berisik scrambler tu, nak join sekali boleh? Boleh. Boleh, Kita saya tak si tertakluk pada yang makin scrambler aja. Yang makin motosikal lain pun boleh. Okey, LC kah, yang nak makin EX5 macam kah? EX5 pun boleh semua. Kawasaki kah. Asalkannya nak berdaftar bersama dengan KMK. Berapa orang ahli ni tu? Masa tu yang ahli yang berdaftar ada 49. Oh. 49 dan Nama ahli sedang pertama. mundekotnya kami, tapi ada yang belum berdaftar lagi. Jadi kita pun memilih ahli yang betul-betul kita rasa serasi untuk didaftarkan bersama kelab kita, baru kita mendaftarkan dia. Selalu kita orang rami-rami bawa motosikal untuk nak apa macam tidak mudah-mudah nak ikut. Apa langkah keselamatannya? Langkah-langkah keselamatan yang utamanya bila kita keluar menunggang rami-rami kita tu, kita harus ada marshal lah. Yang di antara ahli-ahli kita tu semuanya ada yang terlatih dah untuk jaga, untuk mengembak grup-grup yang baru tu, penunggang-penunggang yang baru tu agar dapat menunggang. Yang pertamanya mesti ngikut undang-undang. Undang-undang motosikal tu mesti ada helmet, jangan keluar. Cik boleh. Kalau boleh bila menunggang motosikal jangan pakai slipper. Sikit. Jangan pakai seluar pendek. Kadang-kadang ada juga pakai seluar pendek. Tapi ya bila kita ride rami-rami kita tu si boleh. Si boleh. Si boleh. Itu ciri-ciri keselamatan yang harus dijagalah. Kerana kita si tok. Ibu main rudu aja. Jangan main rudu aja. Jadi yang bila kita ada konvoi yang jauh, marshal kita bertindak menjaga pengiring kiri kanan, depan dan belakang. Tapi adanya si boleh ngambil kuasa sebagai polis. Kita cuma mengawal lalu lintas ya agar perjalanannya si mengganggu penunggang ataupun pengguna motor-motor yang lain. Okey, terima kasih sudi bersama dengan Sama-sama. kami hari tu. Semoga berjaya kelab KMK. InsyaAllah. Macam tagline kita dalam Belangak Kenyalang. Nang sede. Macam ni, basic. Jadi setakat tu aja lah. Kita pun perjalanan untuk episod kali tu bersama dengan Kelab Motat Kuching mengembara sempena dengan Kembara Merdeka sidaknya. Jadi pada kita orang yang berminat untuk join KMK, jangan call kami, call presiden sidaknya. Dan sesiapa yang berkesempatan untuk ke Padawan, ibu lupa ke homestay Rabak Rimu yang memang kacak tu kena pergi sendirilah untuk merasa pengalamannya. Okey, dah pun di hujung rancangan. Jadi kami dan kru penerbitan Sitok kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi dalam Sitok kami. Bye. Insan di kota pasti dikasih.